Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Nizamuddin Hisam selaku pensyarah bagi kursus SKP 2101 Kenegaraan Malaysia dan rakan-rakan sekalian. Pada petang hari ini, kami akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Projek Cintakan Negara, yaitu Bola Sepak Tunggak Perpaduan Negara. Tak kenal maka tak cinta. Sebelum saya meneruskan pembentangan, alangkah baiknya saya memperkenalkan rakan seperjuangan saya yang telah memberi kerjasama yang baik sepanjang menyiapkan tugasan ini, yaitu Julia Akila binti Japri, Nur Ain binti Abdul Razak, Muhammad Iqbal bin Herman, Siti Nur Zahara binti Sudirman, Karen Albera Andrew, dan saya sendiri, Wilson bin Jabidin. Antara persoalan yang disediakan supaya kami dapat memahami dengan lebih baik tentang projek yang telah kami siapkan sekaligus merupakan isi kandungan dalam projek ini adalah: yang pertama, pengenalan bola sepak; yang kedua, apakah pencapaian sukan bola sepak negara; yang ketiga, bagaimanakah sukan bola sepak boleh melibatkan semua masyarakat; yang keempat, adakah sukan bola sepak dapat meningkatkan semangat cinta akan negara; yang kelima, kajian soal selidik mengenai bola sepak tunggak perpaduan negara; yang keenam, bagaimanakah sukan bola sepak dapat mempamerkan semangat cinta akan negara; yang ketujuh, contoh-contoh perlawanan bola sepak yang mengharumkan nama negara; dan yang terakhir, kesimpulan. Bagaimana pula dengan perkembangan bola sepak di Malaysia? Nah, permainan bola sepak pertama di Semenanjung Malaysia bermula pada tahun 1800 sejajar dengan penubuhan kelab di Negeri Selangor, Kuala Lumpur, Perak, Johor dan Negeri Sembilan yang menjadi tumpuan pendatang luar pada ketika itu. Nah, permainan bola sepak ini telah dijadikan sebagai sukan pertunjukan ketika perlawanan kriket Piala Malaya antara Selangor dan Singapura pada tahun 1921. Nah, pada tahun 1933 Persatuan Bola Sepak ditubuhkan secara rasminya yang dikenali sebagai Football Association of Malaya ataupun FAM yang dipengerusikan oleh Sir Andrew Caldecott. Selepas pemerintahan FAM bebas daripada pemerintahan kuasa British setelah tamat Perang Dunia Kedua, maka badan pentadbiran ini telah di bawah pentadbiran Sultan Haji Ahmad Shah. Perkembangan permainan bola sepak banyak meraih perhatian dari dalam dan luar negara, sehinggalah Persatuan Bola Sepak ini berjaya mengelolahkan satu kejohanan berprestij, yaitu Piala Remaja Dunia pada tahun 1997. Dia diadakan di sebuah bangunan kecil di Jalan Birch, dan persatuan ini akhirnya mempunyai kompleks mereka sendiri di Kelana Jaya, yang menjadi pusat pentadbiran bola sepak kebangsaan yang pertama di Malaysia. Contoh kejohanan bola sepak yang dianjurkan di Malaysia ialah bagi pemat liga: yang pertama, Liga Super Malaysia; yang kedua, Liga Perdana Malaysia; dan bagi pemat piala pula, yang pertama Piala Malaysia, kedua Piala FAM, dan Piala FA. Salah satu legenda bola sepak ialah Bahni Ibni daripada Perlis dan John Ramlee daripada Sabah. Nah, walau bagaimanapun, tujuan utama projek Cintakan Negara ini diadakan adalah untuk mengkaji
adakah bola sepak dapat menjadi tonggak perpaduan dan menjadi tonggak seseorang itu dapat mempamerkan rasa cinta mereka terhadap negara. Persoalan-persoalan ini akan dibahas oleh pembentang yang seterusnya, dan sekian sahaja daripada saya serahkan kepada pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Pada tahun 1972, pasukan bola sepak Malaysia telah berjaya melayakkan diri ke Sukan Olimpik 1972 di Munich. Mereka telah berjaya menewaskan pasukan yang lain sepanjang pusingan kelayakan. 2 tahun selepas itu, Malaysia sekali lagi memenangi pingat gangsa di Sukan Asia 1974 di Tehran. Pada zaman inilah, pasukan bola sepak negara telah mewujudkan generasi pemain legenda. Contoh yang pertama adalah Mokhtar Dahari. Dia merupakan seorang penyerang kilat. Yang kedua adalah Santokh Singh dan So Chin Aun yang merupakan pasangan pertahanan. Mereka sangat dikenali pada tahun 70-an sebagai pasangan pertahanan terbaik di Asia. Yang terakhir adalah R. Arumugam yang mempunyai ketangkasan dalam menjaga gol sehingga dia mendapat gelaran sebagai Spider-Man. Malaysia juga layak menyertai Piala Asia selama 2 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 1976 dan 1980. Selain itu, Malaysia juga mendapat kelayakan untuk menyertai Sukan Olimpik 1980 di Moskow. Disinilah munculnya gandingan Hasan Sane dan James Wong. Tetapi, pasukan Malaysia tidak dapat beraksi dalam kejohanan itu sebab Malaysia telah melakukan sesuatu bantahan. Bantahan ini berlaku disebabkan oleh Malaysia membantah pencerobohan Soviet Union ke atas Afghanistan sehingga Malaysia memboikot Sukan Olimpik 1980. Walau bagaimanapun, Malaysia masih berjaya menghasilkan pemain yang berkualitas. Kemudian, terdapat 5 kejohanan yang telah disertai oleh pasukan Malaysia. Yang pertama adalah Sukan Asia. Malaysia telah memenangi pingat gangsa pada tahun 1974. Yang kedua adalah kejuaraan bola sepak ASEAN. Di sini Malaysia telah mendapat 2 kali tempat keempat, 2 gangsa dan 2 kali menjadi juara. Yang ketiga adalah Sukan SEA, di mana Malaysia telah mendapat 4 gangsa, 4 perak dan 3 juara. Yang ketiga adalah Piala Asia, di mana Malaysia telah layak menyertai kejohanan tersebut sebanyak 3 kali, dan yang terakhir adalah Sukan Olimpik, di mana Malaysia telah layak menyertai sebanyak 2 kali. Seterusnya, bagaimana Sukan dapat mengintegrasikan kaum? Pertama, semangat kerjasama yang tinggi dalam pasukan. Hal ini karena setiap pasukan mempunyai matlamat utama, yaitu ingin menang dalam pertandingan. Justru untuk mencapai matlamat tersebut, ia memerlukan semangat kerjasama yang tinggi dalam kalangan ahli pasukan. Oleh itu, wujud integrasi dalam misi mencapai matlamat pasukan. Seterusnya, yang kedua pula, Sukan adalah aktiviti yang menyeronokkan. Ramai di kalangan masyarakat memilih bersukan untuk menghilangkan stres. Contoh, waktu lapang, pergi beriadah akan membentuk silaturahim yang erat antara golongan-golongan yang turut sama beriadah di kawasan yang sama. SAR dan pembentukan agenda pembangunan sukan seperti Sukan Malaysia ataupun SUKMA. Masyarakat yang menyertai pertandingan tersebut akan mewujudkan semangat cintakan negara yang tinggi. Dalam masa yang sama dapat mengintegrasikan kaum di Malaysia. Keempat, penglibatan pelbagai jenis kaum dalam sesuatu sukan dapat mengintegrasikan kaum di Malaysia. Setiap sukan yang disertai pelbagai kaum, contoh dalam sukan bola sepak yang mempunyai ramai pemain yang mempunyai pelbagai kaum dan budaya, akan membentuk semangat perpaduan dalam kalangan mereka. Dan yang terakhir, sosialisasi sukan menyebabkan wujud nilai-nilai yang baik seperti perpaduan dan integrasi kaum. Hal ini karena setiap sukan pasti akan membentuk nilai positif dalam diri. Sebagai contoh, semangat pasukan akan mewujudkan perpaduan dan integrasi kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan membentangkan tentang adakah sukan bola sepak dapat mempamerkan semangat cinta akan negara. Poin yang pertama ialah bola sepak dapat menghimpunkan pelbagai kaum. Patriotisme membayangkan rasa kepunyaan yang membawa kebersamaan, semangat cinta akan negara dalam diri pelbagai kaum, membolehkan mereka berganding bahu di dalam pasukan bola sepak negara tanpa adanya isu perkauman. Bola sepak terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan pelbagai kaum yang ada di Malaysia, termasuk kaum yang dari Sabah dan Sarawak. Bukan mudah untuk membina satu pasukan. Setiap individu memainkan peranan masing-masing dan daripada kepelbagaian yang ada, mereka mampu membina kemampuan masing-masing. Pasukan negara bukan sahaja boleh mempamerkan permainan yang terbaik, malah membuktikan bahawa perbezaan dalam pasukan bukanlah penghalang bagi mereka menempa kejayaan negara dalam arena sukan bola sepak di persada antarabangsa. Selain itu, semangat patriotisme bukan sahaja berada di dalam padang, namun tetap dipamerkan di luar padang. Seluruh masyarakat Malaysia tanpa mengira kaum dan latar belakang bersatu dan boleh berada di dalam kelompok yang sama untuk menyokong pasukan bola sepak negara. Rasa cinta akan tanah air yang dipamerkan dalam sukan bola sepak ini bukan sahaja dapat mempamerkan rasa cinta kepada negara, namun dapat mengeratkan perpaduan antara rakyat Malaysia. Poin yang kedua adalah mereka mempamerkan rasa cinta mereka apabila mereka sanggup datang ke stadium untuk menyokong pasukan negara. Bola sepak ialah sukan yang paling banyak dimainkan dan ditonton di dunia. Di Malaysia, bola sepak juga merupakan sukan yang paling tinggi merekodkan jumlah kehadiran penonton. Kehadiran penonton ke stadium tertinggi melebihi 90,000 orang. Masyarakat hadir ke stadium tanpa ada sepadan usia, bangsa, agama maupun keturunan. Mereka hadir ke stadium dengan mengenepikan panas, hujan maupun keletihan atas nama cinta dan semangat patriotisme untuk melihat negara mencapai kejayaan. Malahan, penonton yang tidak dapat hadir ke stadium juga mempunyai semangat cinta yang sama apabila mereka sanggup berkumpul di kedai-kedai makan atau di tempat awam yang lain untuk menonton bola sepak. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka bersemangat menyanyikan lagu negaraku yang berkumandang sebelum perlawanan dimulakan. Kita juga dapat menilai semangat cinta akan negara yang dipamerkan oleh masyarakat apabila mereka dengan bangganya mengibarkan jalur gemilang dan bersorak menyanyikan lagu untuk menaikkan semangat pemain yang sedang berjuang dan mengharumkan nama negara di atas padang. Poin yang ketiga adalah apabila mereka mempamerkan kesetiaan mereka dalam menyokong pasukan negara. Masyarakat sanggup membelanjakan duit sendiri, berada dalam keadaan yang sesak dan keletihan demi memberi sokongan yang luhur untuk melihat pasukan negara berjaya memenangi perlawanan. Apabila pasukan bola sepak negara kalah pula, kita dapat lihat air wajah mereka berubah kecewa kerana pasukan negara yang mereka cintai tidak berjaya memenangi sesuatu perlawanan. Namun begitu, masyarakat tidak berhenti untuk menyokong pasukan negara pada perlawanan seterusnya kerana semangat patriotisme yang ada dalam jiwa mereka. Contohnya pada perlawanan yang berlangsung pada tahun 2019, iaitu pada tahun lepas, iaitu perlawanan kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023, di mana kita dapat melihat masyarakat penuh dengan perasaan cinta di dada apabila mereka sanggup tidur di luar perkarangan stadium untuk membeli tiket perlawanan. Pada hari perlawanan, masyarakat yang hadir membawa jalur gemilang sendiri untuk dikibarkan dan memasangkan kain rentang bercorakkan Harimau Malaya dengan menggunakan modal sendiri untuk mengekspresikan rasa cinta mereka. Mereka juga sanggup untuk terbang ke luar negara dan menguruskannya sendiri untuk menyokong pasukan bola sepak negara yang beraksi di tempat lain. Berdasarkan soal selidik yang telah dijalankan, kami berjaya mendapatkan ataupun mengumpulkan seramai 154 orang responden. Pada bahagian demografi responden wanita terdiri daripada 87 orang bersamaan 56.5% dan responden lelaki pula ialah 67 orang bersamaan 43.5%. Pada bahagian umur pula, majoriti umur responden terdiri daripada 18 hingga 20 tahun iaitu seramai 140 orang bersamaan 90.9% dan diikuti oleh 21 tahun hingga 25 tahun iaitu seramai 6 orang bersamaan 3.9% dan 17 tahun dan ke bawah iaitu seramai 5 orang bersamaan 3.2% dan 30 tahun dan ke atas terdiri daripada 2 orang iaitu 1.3% dan 26 tahun hingga 30 tahun terdiri daripada seorang iaitu 0.6%. Pada bahagian bangsa pula,
Bangsa majoriti terdiri daripada bangsa Melayu iaitu seramai 127 orang bersamaan 82.5% dan diikuti oleh bangsa Cina, India iaitu seramai 12 orang bersamaan 7.8% dan diikuti oleh Bumiputera Sabah iaitu seramai 8 orang bersamaan 5.2% dan bangsa Cina 3 orang bersamaan 1.9% dan Bumiputera orang asli seramai 2 orang bersamaan 1.3% dan Melayu Indonesia seramai 2 orang bersamaan 1.3%. Pada bahagian agama pula, agama responden majoritinya terdiri daripada agama Islam iaitu seramai 137 orang bersamaan 89% dan diikuti oleh agama Hindu iaitu seramai 12 orang bersamaan 7.8% dan agama Kristian seramai 3 orang bersamaan 1.9% dan agama Buddha terdiri daripada 2 orang bersamaan 1.3%. Bagi status responden pula, responden terdiri daripada 141 orang, majoritinya ialah golongan pelajar iaitu bersamaan 91.6% dan diikuti oleh golongan bekerja seramai 10 orang bersamaan 6.5% dan bagi status yang menganggur pula ialah seramai 3 orang bersamaan 1.9%. Pada bahagian soalan yang telah kami ajukan, soalan pertama ialah sejauh manakah anda bersetuju bahawa sukan bola sepak di Malaysia dapat meningkatkan semangat cintakan negara? Dan seramai 97 orang bersamaan 63% telah bersetuju dan 56 orang bersamaan 36.4% bersetuju dan seramai 1 orang tidak bersetuju bersamaan 0.6% dan kosong ataupun tiada orang yang sangat tidak bersetuju. Bagi soalan nombor 2 iaitu sejauh manakah anda bersetuju bahawa pemahaman semangat cintakan negara mampu membentuk semangat perpaduan antara kaum di Malaysia? Dan bagi soalan ini seramai 107 orang responden bersamaan 69.5% sangat bersetuju dan seramai 47 orang bersamaan 30.5% bersetuju dan tiada ataupun kosong responden yang tidak bersetuju ataupun sangat tidak bersetuju. Bagi soalan nombor 4, sejauh manakah anda bersetuju bahawa kepelbagaian kaum dan latar belakang yang ada dalam pasukan bola sepak negara dapat menarik sokongan pelbagai kaum untuk mencintai pasukan bola sepak negara? Seramai 102 orang responden telah memilih sangat bersetuju bersamaan 66.2% dan seramai 52 orang responden bersamaan 33.8% telah memilih bersetuju. Dan di sini kita dapat lihat tiada ataupun kosong responden yang telah memilih tidak bersetuju ataupun sangat tidak bersetuju. Nama saya Nur Ain binti Abdul Razak, nombor metri 207-120. Okey, persoalan keempat. Adakah bola sepak ini dapat mempermainkan semangat cintakan negara? Seperti yang kita tahu, pasukan bola sepak di negara kita ini mempunyai peminat dari berbagai lapisan masyarakat sama ada muda ataupun tua yang mengikuti setiap perkembangan pasukan negara kita ini. Mereka ini terdiri daripada pelbagai bersama nombor pertama iaitu Melayu, Cina, India dan seluruh pelosok negara kita untuk sama-sama memberi sokongan kepada pemain bola sepak negara kita ini. Mereka ini bersama-sama memberikan sokongan yang padu kepada pasukan bola sepak negara kita. Jika terdapatnya perlawanan antara negara luar seperti Indonesia, Thailand dan Filipina. Mereka ini memberikan sokongan atas nama Malaysia tanpa wujudnya prasangka buruk antara satu sama lain. Apabila berkaitan dengan sukan bola sepak ini, semua jenang perbezaan antara kaum akan terhapus begitu saja kerana semua rakyat Malaysia memberi fokus terhadap kemenangan yang akan dibawa oleh pasukan bola sepak negara atas nama Malaysia. Misalnya rakyat Malaysia iaitu Melayu, Cina
untuk duduk semeja di restoran mamak sambil menyaksikan perlawanan bola sepak negara kita. Semangat cintakan negara dapat dilihat dengan jelas jika terdapat perlawanan peringkat antarabangsa. Sebelum perlawanan ini dimulai, lagu negaraku akan berkumandang dan semua pemain mahu penyokong akan berdiri tegak dan bersama-sama menyanyikan dengan penuh semangat. Mereka ini datang memberi sokongan pada pasukan Harimau Malaya pada setiap perlawanan dari awal hingga akhir. Mereka ini sanggup mengeluarkan perbelanjaan sendiri sama ada dari segi kos pengangkutan, harga tiket maupun pakaian yang dipakai oleh mereka ketika memberi sokongan kepada pasukan Harimau Malaya. Sangat seperti ini membuktikan bahawa bola sepak di negara kita dapat mempamerkan semangat cintakan negara. Malahan, dalam organisasi kelab bola sepak di negara kita ini sendiri yang membuktikan bahawa bola sepak dapat mempamerkan semangat cintakan negara. Dari jurulatih hinggalah pemain, mereka ini terdiri daripada rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Antara jurulatih yang pernah menguruskan pasukan bola sepak di negara kita ini antaranya ialah Datuk K. Rajagopal, Tan Cheng Ho dan Daula Saleh. Begitu juga dengan pasukan negara kita iaitu Afia Rashid, Syafawi Rashid dan Kini Faraj. Nama-nama ini tidak asing lagi bagi para peminat bola sepak tanah air. Mereka ini membawa nama Malaysia ke peringkat antarabangsa dengan semangat juang yang tinggi. Sebelum memulakan perlawanan ini, para pemain dan jurulatih akan bersama-sama berada di atas padang untuk berlatih sebelum bergerak ke padang lawan. Mereka ini akan berusaha dengan bersungguh-sungguh dan diterapkan dengan disiplin yang tinggi bagi mencapai kejayaan atas nama Malaysia. Hal ini dapat menyumbang kepada hubungan etnik yang baik. Apa yang dilakukan oleh mereka ini bukan kerana nama dan populariti, tetapi kerana semangat cintakan negara yang berkobar-kobar dalam diri setiap pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Julia Akila binti Japri. Hari ini akan membentangkan bahagian saya iaitu contoh-contoh perlawanan bola sepak yang berjaya mengharumkan nama negara. Yang pertama, Malaysia melawan Filipina. Ketika Sukan Asia 1962, Harimau Malaya telah berjaya mengharumkan nama negara dengan membuktikan keupayaan Malaysia di peringkat Asia. Malaysia yang ketika itu berstatuskan Tanah Melayu berada di kumpulan B, bersaing bersama Vietnam Selatan, Filipina dan juga tuan rumah Indonesia. Ketika itu, skuad negara dianggotai oleh Raja Bola Malaysia iaitu Abdul Ghani Minhad. Pada tanggal 26 Ogos 1962, ketika Malaysia menentang skuad Filipina, Malaysia telah memenangi perlawanan tersebut dengan keputusan yang amat mengejutkan, iaitu 15-1. Keputusan ini sekaligus menjadikan ia rekod kemenangan tertinggi bagi skuad negara sehinggalah hari ini. Skuad negara tidak dapat menekalkan momentum kemenangannya dalam beberapa perlawanan, namun akhirnya berjaya menentang Vietnam Selatan. Ini sekaligus menjadikan Malaysia berjaya merebut pingat gangsa, iaitu pingat pertama negara dalam sukan bola sepak di Sukan Asia kepada Malaysia melawan Korea Selatan. Perlawanan ini merupakan salah satu legenda dalam industri bola sepak negara dan telah pun diadaptasi ke layar perak pada tahun 2016 dengan filem berjudul Ola Bola. Ola Bola. Sejarah tercipta apabila Harimau Malaya telah berjaya melayakkan diri ke Sukan Olimpik Moskow 1980 tanpa penyerang sensasi iaitu Muqtada Hari yang mengumumkan persaraan beliau pada 1980. Dengan pemain negara seperti R. Arumugam, Soh Chin Aon, James Wong dan Khalid Ali di bawah kepimpinan Karl-Heinz Weigang, Harimau Malaya berjaya menewaskan Jepun, Brunei, Filipina, Indonesia dan Korea Selatan. Sekaligus ini menjadikan Malaysia tempat teratas dalam kumpulan B. Ketika menentang Korea Selatan bagi perlawanan final,
Malaysia dan Korea Selatan telah mencatatkan keputusan seri pada minit ke-18. Namun, perlawanan itu mencipta detik bersejarah setelah Malaysia berjaya menjaringkan gol terakhir pada minit ke-24 sekaligus menamatkan perlawanan dengan keputusan 2-1. Ini sekaligus melayakkan Malaysia mara ke peringkat final. Walaupun impian sukan bola sepak negara untuk menjejakkan kaki ke final terkubur kerana kerajaan telah memboikot Sukan Olimpik Moskow 1980, namun perlawanan itu telah membuktikan kebolehan rakyat Malaysia bagi mara ke peringkat tertinggi walaupun masih lagi baru dalam industri bola sepak. Kesimpulannya, sudah jelas bahwa sukan bola sepak di Malaysia mampu menyatu padukan rakyat yang pelbagai kaum di negara ini. Seterusnya, melahirkan insan yang berjiwa patriotisme dan cinta akan negara. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.